Dalam pelajaran yang lalu, kita telah sama-sama melihat dua perkara yang utama, yaitu jawapan kepada tuduhan kaum orientalis ke atas Nabi Muhammad SAW. Kononnya Nabi Muhammad ini cenderung kepada wanita. Kita pun telah bagi jawapan-jawapan kita. Banyak jawapan-jawapan yang telah kita sediakan. Dan perkara yang kedua, kita lihat cerita tentang bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun secara tepatnya dimusnahkan oleh tentera Allah. Di antaranya kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, yakni kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Syuaib, Nabi Yunus dan lain-lain. Kemudian perkara sampingan yang telah kita perolehi pada minggu yang lalu, antaranya ialah satu amalan yang mudah. Satu amalan yang mudah, yang ringan di mulut, tetapi amalan ini berat di timbangan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu satu doa, satu tasbih yang diamalkan oleh Nabi Yunus ketika baginda berada di dalam perut ikan. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dan kalau tuan-tuan perasan, pada minggu yang lalu Ustaz Hafiz kita ada mengimamkan solat Isyak. Selepas solat Isyak itu, Ustaz Hafiz kita baca di dalam doa dia. Dia sebut 3 kali doa Nabi Yunus ini. Kemudian Ustaz Hafiz juga membaca satu lagi doa, Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ini doa biasanya diamalkan oleh kaum sufi, ahli-ahli tasawuf. Juga dibaca oleh Ustaz Hafiz yang mengimamkan solat kita pada minggu yang lalu. Begitulah lebih kurang pelajaran minggu yang lalu. Jadi minggu ini kita akan melihat Ya'juj dan Ma'juj. Sebelum itu tuan-tuan, bawa kata tuan pengerusi kita, belajar agama ni macam belajar ABC. Ya? Kuliah A kita datang, kuliah B kita datang, tiba-tiba kuliah C kita tak datang. Kuliah D kita datang balik, menyebabkan kita ketinggalan. Nak belajar agama ni kalau boleh dia kena datang setiap kali kuliah, baru dia rasa seronok. Kalau kita dah tinggal 2 kali, seronok tu hilang dah. Sebab kita tak tahu cerita. Dia cerita dia bersambung-sambung, A, B, C sampai Z. Kalau kita ada tinggal mana-mana, tinggal satu boleh lagi. Kalau tertinggal 2 kali tertinggal, kita tak tahu cerita. Jadi kalau boleh, setiap minggu datanglah. Tak kira lah saya yang mengajar ataupun Ustaz Tuan Azman mengajar, datang. Dan kalau tertinggal pun jangan sampai tertinggal 2 kali. Nanti kita tak tahu hujung pantai cerita. Hadis kita masih hadis yang kedua, yang bertajuk kenapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan. Kita baca sikit matan dia. An Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh radhiyallahu ta'ala anha qalat, inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha faj'ala yaqul la ilaha illallah وَيْلٌ لِلْعَرَابِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هَذِهِ وحلق بأصبعيه الإبهام واللاتي تليها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبائث. Perkara yang kita nak sentuh Ya'juj Ma'juj. Di mana dalam hadis ini diceritakan tentang Ya'juj Ma'juj. Sebenarnya Ya'juj Ma'juj ini di keliling kita pun ada, tapi dia punya saudara-saudara lah. Bukan Ya'juj Ma'juj yang sebenar. Dia yang ambil kita punya amplifier ni saudara kepada Ya'juj Ma'juj ni. Ya. Saudara pusat pusing, atau timpul sekusus pening, mak lain-lain, bapa asing-asing, sepupu sepapat sepapat dengan Ya'juj Ma'juj. Banyak keliling kita ni. Yang buah sawit orang, buah sawit dia, kan? Yang macam-macam lah. Semua orang hadiah lah. Kemudian kalau mengata orang ni, hadiah juga. Kan duk cari di mana kesalahan orang. Macam satu cerita yang masyhur lah. 2 orang anak beranak. Anak dengan bapa dengan seekor kandai.
Anak dia dekat bapak, bagi bapak anak gagal. Orang yang tengok kata, lah bodohnya anak tu. Gagal tu awak lah tak nak berdua. Yang orang lain pula kata, lah apalah bapak dia tu, teruk sangat. Bagilah anak dia naik. Dah dia pun tukar. Kan? Anak pula naik, bapak pula bawa gagal. Orang kata juga, apalah anak ni tak kesian kat bapak. Kan? Macam-macam orang kata. Lepas tu dua-dua tak nak gagal. Dua-dua jalan kaki. Orang kata juga, apalah dia ni. Ada gagal tu tak mau naik. Lepas tu dua-dua nak gagal. Loh, kejamnya. Gagal tu seorang je boleh angkut. Dua-dua nak gagal. Jadi kalau kita nak ikut cakap orang, apa kerja pun tak jadi. Berpada-pada nak ikut cakap orang ni. Orang ni kalau dia cakap, semua dia cari yang tak elok. Kalau ada nak kahwin ke apa-apa, dia cari. Bahagian mana yang tak kena? Bahagian mana tak elok? Apa yang tak kena dengan pasangan orang tu? Dia cari. Yang baik dia tak cari. Dia cari yang tak kena. Begitulah juga nak beli rumah. Rumah lawan tengah mana pun, ada dia orang nak cari kesalahan. Pagar tak kena, harga mahal sangat. Cat tak apa elok. Belilah lawan tengah mana pun. Macam tu lah. Ya? Nak beli motor kereta pun sama. Ya? Ada dia tak kena dengan motor yang kita beli ni. Ya? Sebab duk rajin cari benda-benda yang salah. Benda baik dia tak cari. Okey. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pada minggu yang lalu itu kita tengok bala yang Allah turunkan kepada bangsa-bangsa yang ingkar kepada Allah. Jadi nak elak bala ni, kurang-kurangnya ada dua perkara kita kena buat. Yang pertama, kena usaha sungguh-sungguh. Usaha apa? Usaha menghapuskan maksiat. Sebab bala yang turun apabila banyaknya maksiat. Kita pun dah dengar arah itu. Yang kedua, selain daripada usaha, kita kena ada doa. Dan doa tak boleh jemu. Doa minta supaya kita ini terlepas daripada bala. Sekalipun maksiat di sekeliling kita banyak. Doa tak boleh jemu. Buat kata sebuah lagu. Telah lama ku berdoa kepada Kamu, ya Tuhanku. Ku harapkan Engkau kabulkan permohonanku tanpa ku jemu hanya kepadamu.